Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Jadi alhamdulillah di pagi Jumaat yang barakah ini kita bertemu seketika dalam sesi bicara kendiri yang mana sedikit perkongsian ringkas dalam tempoh yang singkat untuk kita faham. Ramai yang bertanyakan saya bagaimana nak keluar daripada satu kesulitan atau kesempitan yang menghimpit keadaan mereka. Jadi sekadar perkongsian biasa. Sebagaimana yang kita tahu bahawa dunia ini darul imtihan, tempat di mana kita melalui kehidupan kita sebagai pentas ujian, yang mana kita akan mendapat manfaat yang besar jika kita lalui atau tuntuni kehidupan di dunia ini dengan keadaan dan situasi yang kita menuntuni keadaan dan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalan yang ditunjuk ajak oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam menghadapi kesulitan atau kesempitan ini, biasanya kita sering kali menghitungkan kesempitan itu sendiri. Ataupun dengan kata lain, kita duk sibuk, duk fikir masalah. Maknanya ramai orang yang gagal kerana terlalu sibuk dengan masalah sehingga terlupa untuk melihat perkara-perkara yang membolehkan kita bergerak keluar dari masalah tersebut. Ataupun dengan kata lain, ramai orang gagal untuk membina kehidupan kerana apa? Kerana duk sibuk dengan masalah, bukannya penyelesaian masalah. Sebab itulah hari ini saya nak membawa sedikit sahabat-sahabat saya sendiri cuba mengubahkan persepsi, mengubahkan sudut pandang kita terhadap sesuatu masalah. Sebagai betul dia adalah masalah, tapi kita bukan tumpukan pada masalah tersebut, tumpukan pada penyelesaian masalah. Ramai orang mengadu anak dia begitu begini, masalah itu, masalah ini. Maka setiap hari dia berbicara tentang masalah itu. Setiap kali dia mungkin melayari media sosial dan sebagainya, apabila terjumpa perkara-perkara yang hampir sama dengan masalah yang hadapi, dia terdetik ke hati dia, kata inilah masalah aku juga, ini masalah aku juga. Sebaliknya hari ini kita nak tukar sikit. Tukar sikit kat mana? Kita lihat masalah bukan sebagai masalah, tapi kita cuba nak mencari penyelesaian masalah. Dan hakikatnya mencari penyelesaian masalah bukannya dengan akal semata-mata. Kalau kita duk fikir saja semata-mata untuk selesai masalah, kemungkinan kita tak akan jumpa jalan. Sebab tu jalan pertama untuk keluar dari masalah, kita kena rujuk, kena mengadu, kena merayu kepada apa? Kepada yang menjadi pemberi ataupun menjadi yang menurunkan masalah pada kita. Siapa yang menurunkan masalah pada kita? Apa yang boleh beri masalah pada kita? Dan tentunya Allah. Allah yang turunkan masalah pada pandangan kita yang itunya masalah. Tapi hakikatnya sebenarnya Allah turunkan kita sedikit kesulitan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ialah apa? Apabila Allah Subhanahu Wa Taala berikan sedikit kesulitan yang kita nampak sebagai masalah, sebenarnya hakikatnya Allah nak bagi tahu, kau ni dah lama, kau ni dah lama tak terikat dengan aku, dah lama tak mengadu pada aku, dah lama tak merayu pada aku. Jadi sebab itulah Allah turunkan sedikit masalah. Yang mana kita nampak benda tu besar di sudut kita, tapi di sisi Allah tak ada apa-apa pun. Sebenarnya ialah dia hanya dia panggil hot calling, panggilan panas daripada Allah untuk kita kembali mengadu pada dia. Sebab itulah perkara pertama apabila kita menghadapi apa-apa kesulitan, kecil atau besar, rumit ataupun sederhana, kembalilah kepada Allah. Ingat, yang beri masalahnya adalah Allah, yang turunkan masalah itu Allah, yang boleh angkat tu masalah itu Allah. Jadi apabila kita mula mengadu pada Allah, apa akan jadi? Hidup kita mula kembali kepada landasan yang betul. Dan apabila kita berada pada landasan yang betul, apa jadi? Allah yang akan buka jalan, bukan kita boleh buka jalan. Bukan kawan-kawan kita semata-mata yang boleh buka jalan, bukan orang keliling kita, tapi Allah buka jalan.
Bila Allah buka jalan, bagaimana? Allahu Akbar, macam-macam benda. Allah boleh ketemukan kita dengan orang yang boleh bantu kita. Allah cerahkan fikiran kita, cerahkan betul-betul nampak ting kan, nampak penyelesaiannya. Ataupun Allah datangkan apa-apa saja sebab musabab untuk kita keluar daripada kesempitan atau kesulitan yang kita hadapi. Jadi sebab itulah ingat, jalan keluar yang pertama bila kita menghadapi kesulitan dan kesempitan ialah kembali kepada Allah. Ingat pada Allah. Dan macam mana nak kembali kepada Allah? Banyak cara dia, dan salah satunya ialah kita boleh gunakan kaedah apa? Dengan sujud dan rakaat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah satu jalan keluar yang mungkin tidak ada. Tidak ada pada panduan kehidupan yang lain melainkan ada pada Islam, iaitu apa? Solat. Solat adalah satu tempat mihrab kita mengadu pada Allah, betul-betul merasai nilai satu kehambaan bahawa Allah benar-benar berkuasa, Allah yang benar-benar boleh memberi manfaat dan mudarat, Allah yang benar-benar boleh mendatangkan kepada kita penyelesaian yang hakikinya. Sebab itulah mengadulah pada Allah melalui apa? Sujud dan rakaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu solat. Yang kedua, untuk jumpa jalan penyelesaian, ada dua perkara yang sangat penting yang kita boleh buat. Yang pertama, tidak akan berlaku apa-apa kepada kita, satu kesulitan, satu musibah yang disebabkan dua perkara utama. Pertama ialah Allah nak ampun dosa kita. Itu tanda dia, Allah bagi ingatan pada kita. Maka nak selesaikan itu apa yang kena buat? Istighfar pada Allah. Banyakkan istighfar. Ketika ada masalah, banyakkan istighfar. Tak putus yang mulut kita. Istighfar ini menyelesaikan masalah kita. Istighfar ini memberikan kita peluang untuk lihat jalan ke hadapan. Yang kedua ialah apa? Kita kena ingat bahawa ujian, musibah, kesulitan, Allah nak tingkatkan darjat kita. Maka ambillah peluang ini dengan nak tingkatkan darjat, dan usul tingkatkan darjat yang mudah, yang simple nak buat, tak kuatlah dengan apa? Selawat ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istighfar, selawat. Istighfar, selawat. Ketika kita dihimpit dengan masalah, tak kisah apa sahaja sekalipun, lazimkan dalam kehidupan seharian kita, istighfar dan selawat. Istighfar ringankan beban, buka jalan. Selawat akan gandakan usaha kita. Kerja sikit, hasil besar. Kalau buntu, istighfar banyak-banyak, nampak datangnya idea, datangnya ilham, datangnya kefahaman, datangnya kekuatan untuk berikhtiar. Tapi dah mula ikhtiar, nak dapatkan gandaan daripada ikhtiar itu, dan kata lain, kerja sikit tapi hasil besar, selawat. Jadi sekurangnya dua perkara ini cuba usahakan. Jangan risau. Kita tak boleh lari daripada masalah. Masalah satu proses ketetapan kita dalam kehidupan semasa di dunia ini. Namun begitu, masalah itu datang dengan penyelesaian. Penyelesaian daripada mana? Daripada Allah. Allah yang turunkan masalah, Allah yang turunkan sedikit kesulitan untuk kita, Allah juga ialah yang keselaikan. Maka kalau kita berhubung, tak ada putus harapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah lambat laun. Tak cepat, tak lambat, dia akan datang penyelesaiannya. Bagaimana penyelesaiannya? Allah Maha mengetahui. Jadi sebab itulah, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, jangan rasa terhimpit dengan kehidupan. Sekalipun kita terasa, kita mengadu pada Allah, insya-Allah keluasan akan datang pada kita. Ramai orang susah hidupnya, terhimpit hidupnya kerana apa? Kerana sibuk dengan kesempitan, tak sibuk melihat keluasan di sebalik kesempitan itu. Banyak benda yang luas di dalam kesempitan yang kita hadapi. Insya-Allah kalau kita tawajuh pada Allah, kembali kepada Allah, rakaat dan sujud pada Allah, istighfar banyak-banyak, selawat banyak-banyak, pasti dan pastinya akan datang penyelesaiannya. Akan datang. Bagaimana? Hanya Allah, dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala akan datang penyelesaian, insya-Allah. Dari itu, atas keberkatan hari Jumaat yang mulia ini, sama-sama kita lihat kehidupan ini sebagai satu keindahan. Sulit pun satu benda yang pintu kepada keluasan. Sebab apa? Sebab kita tengok di sebalik kesempitan itu pastinya ada keluasan. Itu saja, insya-Allah kita usaha sama-sama. Dunia ini darul imtihan, tempat yang hebat, tempat yang berbahagia, tempat yang memberikan nikmatan yang sebenar-benarnya non di akhirat sana, khususnya di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.